الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keredaannya dapat lagi kita berkumpul bersama-sama di dalam surau ini untuk kita dah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Satu pahala dah dapat, satu ganjaran besar yang kita dapat, insya-Allah. Kemudian kita menadah telinga kita untuk mengisi makanan untuk hati kita, supaya kita ini terdidik melalui daripada kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini kita menjadi seorang yang salihin, seorang yang faizin. Faizin ni maknanya apa? Orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan menjadi seorang yang muttaqin, iaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tempat bagi orang yang bertakwa ini dan orang yang soleh ini, dia tidak ada tempat lain di akhirat nanti melainkan syurga Allah yang kekal abadi. Dan kita patut bersyukur di atas nikmat iman dan Islam, kerana sampai hari ini Allah menjaga dua nikmat besar itu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kekalkan dua nikmat iman dan Islam ini sehingga akhir hayat kita. Kita ini tidak hidup lama di dunia, seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa, setiap yang dipanggil makhluk, pastinya akan fana. Fana ini adalah sifat yang wajib terjadi ke atas makhluk, iaitu apa dia? Akan hancur, akan musnah, akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan permainan di dunia ini, dan penuh dengan kelalaian. Jadi orang yang dapat mengimbangkan kehidupan dia untuk di dunia dan di akhirat, insya-Allah timbangan di akhirat nanti akan berat di sebelah timbangan kebaikan, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini alhamdulillah
Allah bagi nikmat telinga kita untuk kita dengar hadis daripada Nabi SAW, dan hadis yang menerangkan kepada kita tentang dibolehkan kita untuk membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah satu kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita semua, kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada puan-puan. Kerana apa? Allah memang gerakkan hati kita, gerakkan anggota kita untuk mendengar kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang banyak selawat, kebolehan untuk kita membaca selawat, dan kepentingan dalam membaca selawat dalam kehidupan kita. Maka hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur sekali lagi di atas kurniaan Allah menjadikan kita ini sebagai umat akhir zaman. Dan seterusnya barisan AJK Surau, tuan-tuan guru yang dimuliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi pembuka bicara pada malam ini adalah saya nak menyatakan kepada tuan-tuan, hari ini kita membaca tentang dalil-dalil yang dibolehkan, yang membolehkan kita membaca selawat nariyah. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama di media sosial, dan saya melihat daripada page daripada guru kami, bahawa fitnah terhadap selawat nariyah ini sangat berluasa. Sehingga mereka mengatakan bahawa sesiapa yang mengamalkan selawat nariyah yang kita bincangkan selama ini, dan kita bacakan dalil-dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariyah ini, mereka mengatakan bahawa sesiapa yang mengamalkan selawat nariyah ini adalah tergolong daripada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita faham melalui, kalau kita kaji selawat sendiri, mana-mana selawat, tak kiralah tuan-tuan terima ijazah selawat daripada guru-guru lain ke, ataupun daripada ulama'-ulama' ke, pastinya selawat ini akan bermula dengan Allahumma salli ala. Maknanya kita mohon kepada siapa? Kepada Allah. Kita sebut nama Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, kami berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita minta kepada Rasulullah. Kita faham jasad Rasulullah sekarang berada di Madinah Al-Munawwarah, dan kita bukan, kalau kita pergi ziarah kubur ayah kita, mak kita, datuk kita, ahli keluarga kita, bukan kita duduk tepi, kita baca doa tu, kita pohon orang yang mati. Sebab memang kalau semasa hidup pun manfaat untuk memberi hidayah itu bukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya membawa hidayah yang Allah suruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah menyebut di dalam Al-Quran, yang mana Allah menyebut, yang bermaksud sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau bukan pemberi hidayah. Pemberi hidayah itu adalah aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau hanya menyebarkan hidayah yang aku suruh. Kita kena faham di situ. Jadi tiba-tiba dalam page tu dia kata orang yang mengamalkan selawat nariyah ini, sebenarnya mereka ini tidak mengamalkan selawat. Sebab apa? Sebab Nabi tidak berselawat. Itu hujah mereka. Memang Nabi tak berselawat. Kerana apa? Berselawat tu Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi. Memang Nabi ini dipuji, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhlaknya. Jadi Nabi kalau diri sendiri, buat apa puji diri sendiri kan, kalau ikut logik akalnya. Jadi selawat ini adalah tanda pujian Allah kepada Rasulullah, tanda pujian malaikat kepada Rasulullah, tanda umat akhir zaman ini memuji kepada manusia yang paling agung, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pahaman yang tidak benar di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan selawat ini telah beribu tahun diamalkan daripada zaman para sahabat Nabi SAW, sehinggalah ulama-ulama kita sebarkan kepada kita. Dan membaca selawat juga adalah perkara wajib yang kita perlu baca di dalam solat. Takkan kita kata syirik membaca selawat kepada Nabi. Barang siapa yang tidak membaca selawat kepada Nabi di dalam tahiyatnya, maka tidak sah solatnya. Subhanallahal azim. Ini perkara yang
Tak tahulah mereka dapat dalil dari mana yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan selawat nariyah ataupun selawat di celah-celah solat tarawih, selang tarawih 2 rakaat selawat, selang tarawih 2 rakaat selawat, mereka kata ini tak ada dalam amalan baginda Nabi SAW. Ini semua syirik. Subhanallahal azim. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau ada pandangan-pandangan di dalam media sosial yang mengatakan tak boleh, yang sedangkan benda ini telah diamalkan oleh para ulama dahulu sehingga disebarkan sampai kepada kita, tiba-tiba hari ini orang menyangka bahawa benda itu adalah syirik. Subhanallahal azim. Ini perkara fitnah bagi akhir zaman, yang mana Allah nak uji kita bahawa sama ada kita kekal dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan yang ditunjukkan oleh para ulama, ataupun kita berpaling tadah daripada amalan-amalan yang benar ini. Subhanallahal azim. Sama juga macam kita masuk sikit tentang tahlil. Mereka ni mengatakan tahlil tu tak betul. Saya bagi dua. Kalau ada orang tanya kepada cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang baca tahlil ni tak boleh, tak ada diamalkan oleh Rasulullah, tanya dia sama ada tahlil ini yang kamu cakap itu adalah majlis tahlil itu diharamkan, tidak diboleh dilakukan, ataupun membaca tahlil. Tahlil tu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan pun tahu, bila ada sahabat-sahabat tuan-tuan yang jemput ke rumah baca tahlil, itulah kalimah yang disebutnya. Tanya dia sama ada majlis tahlil itu yang tidak boleh dibuat, ataupun bacaan tahlil la ilaha illallah itu tidak boleh dibuat. Mana satu? Kalau dia kata majlis tahlil itu tak boleh buat di surau, kita terima, tak ada masalah. Kita boleh buat kod lain, kita boleh buat dekat dewan ke, tak ada masalah. Tapi kalau dia katakan bahawa membaca tahlil, apa dia tu tahlil? Kalimah la ilaha illallah itu tidak boleh, maka dia menyalahi apa yang dia bawa oleh daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimah agung yang dibawa oleh baginda Nabi Adam alaihissalam, sehingga penamatnya, pelengkap bagi syariat agama Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Maka tanya kepada mereka golongan ini, kalau mereka jawab kata bacaan tahlil itu tak boleh, maka mereka telah menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pencerahan, sebab saya tengok bagaimana golongan-golongan ini di media sosial, mereka ni memutarbelikkan pemikiran masyarakat terhadap amalan yang baik di sisi Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung perkongsian kita ini dengan pembacaan, dimulakan dengan pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah masuk sedikit dan membaca beberapa hadis daripada babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita telah membaca sedikit daripada hadis yang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak masuk kepada hadis ke-27, iaitu حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaih. Daripada Muhammad bin Bashar, daripada Wahab bin Jarir bin Hazim telah berkata daripada ayahku, iaitu daripada Qatadah, Ibnu Qatadah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lagi sekali hadis ini diriwayatkan oleh
sahabat Nabi yang muda, salah seorang daripada sahabat Nabi yang muda yang pernah duduk bersama Nabi selama 10 tahun, yang seperti mana yang telah saya nyatakan bahawa emak dia Ummu Sulaim menyerahkan dia kepada Rasulullah. Dan ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa sahabat tanya kepada Sayyidina Anas? Sebab Sayyidina Anas bin Malik ini antara sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi selain daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas bin Malik menjawab, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting. Kerinting ni tuan-tuan fahamlah, ada setengah yang memang payah nak sikat. Kalau dia potong pendek, memang terletak terus rambut dia di atas kepala ni, tak payah sikat pun tak apa. Itu kerinting. Kalau dia panjang, kalau dia dah panjang rambut tu, dia tetap kerinting, payah juga nak sikat. Jadi kalau dia dah panjang tu, jadi menebal rupa rambut orang dulu kan, afro yang jenis kembang semacam tu kan. Dan juga tidak lurus, bukan lurus terus. Maknanya tidak kerinting dan tidak lurus ni maknanya di pertengahan antara kerinting dengan lurus, iaitu beralun. Baik. Rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencecah kedua-dua daun telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ketika itu bila ditanya pada waktu itu, dia menceritakan bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sehingga mencecah telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita membaca hadis, sebahagian hadis ini bukanlah berlaku percanggahan di antara hadis yang mula dengan hadis yang ni, hadis yang lain, bukan berlaku percanggahan apa-apa. Ini mengikut keadaan apa yang dilihat oleh para sahabat, apa yang dilihat oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlaku percanggahan. Macam kita lah, kadang-kadang dah rimas rambut panjang, kita pergi kedai, kita potong pendek pula. Jadi keadaan tu berlainan. Sampai kawan kita pun tegur, kau ni, itu rambut panjang ni, simpan rambut pendek pula. Aku rimas, kata macam tu. Jadi keadaan tu berlainan. Bukanlah berlaku percanggahan sehingga menyebabkan hadis ni tak betul, sahabat ni tak betul, tak. Ini mengikut keadaan yang dilihat oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak katakan di sini bahawa bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni melihat kepada Rasulullah sehingga mereka tahu keadaan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana bentuk badan Rasulullah, sehingga mereka tahu kedudukan anggota badan Rasulullah ni macam mana, itu menunjukkan prihatinnya sahabat kepada Rasulullah, sangat sayangnya sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah sahabat dia sangat sayang kepada Rasulullah, dan pada zaman itu sahabat dapat duduk dengan Rasulullah, sahabat dapat melihat Rasulullah, sahabat dapat mendengar apa yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bagaimana nak timbulkan rasa kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah telah meninggalkan kita 1442 tahun. Itu mengikut waktu hijrah. Belum kalau diikutkan dari lahir Rasulullah lagi lama lah. Jadi nak lahirkan dalam hati kita ini supaya dapat rasa sayang sungguh-sungguh kepada Rasulullah ini, tidak ada benda lain yang dapat kita lakukan melainkan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan, ada seorang, dia bukan sahabat Nabi tetapi dia duduk di zaman Nabi. Kalau kita katakan sahabat Nabi ni bagaimana? Sahabat Nabi ni yang dengar kepada ceramah Nabi, yang mendengar kepada penyampaian Nabi, yang duduk di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi, itu dipanggil sahabat. Sedangkan seorang ni dia duduk di zaman Nabi tetapi tidak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana patuhnya dia kepada ibunya yang sakit, iaitu siapa dia? Namanya Uwais al-Qarni.
Dia ini seorang yang ahli Yaman, iaitu penduduk di Yaman, dan dia ini tidak dikenali oleh penduduk bumi. Sehingga kan bila Rasulullah balik dari perang, Rasulullah cakap kepada Saidina Umar, "Ya Umar, kau pergi ke Yaman, kau pergi cari seorang lelaki, dia ada macam tanda di tengkuknya, dan kau mintalah kepadanya doa, kerana Allah memakbulkan. Apabila dia doa, Allah sentiasa memakbulkan doa dia." Maka Saidina Umar pun pergi ke Yaman, tanya penduduk di situ, "Kenal tak sekian-sekian orang macam ni, macam ni?" Orang kampung kata tak kenal. Tapi orang kampung tu kata ada seorang lelaki di hujung kampung sana tu. Dia memang tak ada keluar rumah apa, dia khidmat untuk ibunya. Sehingga kan ibunya nak pergi mengerjakan haji, dia tak ada duit untuk menaiki unta, menaiki keldai ke apa, dia tak ada. Dia papah, dia gendong mak dia sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Cara dia latihan dia apa? Dia panjat bukit yang tinggi dengan membawa anak lembu tiap-tiap hari, supaya dia dapat kecergasan, dia dapat bawa ibunya mengerjakan haji di Baitullah. Subhanallahul azim. Sehingga kan Rasulullah kata, "Ya Umar, pergi ke Yaman, ambil doa daripada dia." Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Kerana apa? Rasulullah sentiasa mengingat Uwais Al-Qarni. Kerana apa? Tiap-tiap petang, apa amalan Uwais Al-Qarni ni? Dia akan duduk di pangkin depan rumah dia tu, dia ada buat satu macam kerusi, dia akan menghadapkan kerusinya ke Madinatul Munawwarah, dan dia sentiasa menangis mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu gambaran orang yang sentiasa mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun suruh Saidina Umar ini untuk pergi minta doa kepadanya, kerana setiap kali dia doa, insya-Allah Allah akan makbulkan doanya. Subhanallahul azim. Ini rasa cinta, bukan di kalangan sahabat, para tabi'in, rasa cinta kepada Rasulullah. Mereka melahirkan rasa cinta dalam diri mereka ini, sehingga menitiskan air mata dengan cara apa? Memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Jadi apatah lagi kita ini yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan Nabi berpesan kepada kita, umat akhir zaman ini kalau berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengikut kepada landasan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan kepada pahaman yang lain, maka insya-Allah mereka ini tidak akan terjebak dalam kesesatan ataupun kemusnahan. Mereka ini akan dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, mengikut jalan yang betul yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila kita sebut tu, kita rasa nak menitis air mata. Sedangkan pada waktu itu dia tak pernah berjumpa Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Jadi insya-Allah kita doakan untuk diri kita, zuriat kita ni, dan kita amalkan selawat pendek pun tak ada masalah, supaya insya-Allah di akhirat nanti Rasulullah tengok dari jauh pun Rasulullah kenal dengan kita. Kerana orang yang berselawat, tandanya di akhirat nanti muka mereka ini akan bercahaya. Bila bercahaya, Nabi akan nampak dari jauh, ini orang yang banyak berselawat kepada aku. Tidak ada benda lain yang akan Nabi buat. Nabi akan panggil, ya mukmin, ta'al, mai sini. Maknanya Nabi ajak kita untuk masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi dan penuh dengan nikmat-nikmat. Subhanallahul azim. Hadis yang ke-28 yang menceritakan tentang rambut Nabi juga. Okey. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar Al-Makki, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Najih an Abi Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira, iaitu daripada Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ummi Hani binti Abi Talib. Ummi Hani ni siapa? Ummi Hani ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Siapa lagi sepupu Rasulullah? Saidina Ja'far bin Abi Talib yang mati di dalam peperangan Mu'tah. Yang mana peperangan Mu'tah ini Rasulullah tak pergi bersama.
Rasulullah hantar ramai juga tentera Islam ke Mu'tah, tempat alhamdulillah saya dah sampai ke tempat itu, tempat saya belajar di situ. Dan Ja'far bin Abi Talib ini digelar oleh malaikat ataupun diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang berterbangan. Kerana apa? Ketika dalam peperangan Mu'tah itu, Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Rasulullah ini, ketika sahabat ketua perang yang lain dah dipancung, dibunuh oleh pihak musuh, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni dia ganti ketua tentera itu, ketua tentera Islam, untuk memegang panji Rasulullah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ketika dia pegang sebelah kanan, maka musuh datang dari belakang, pancung, potong tangan dia sebelah kanan. Maka dia tak nak bagi bendera Rasulullah ni jatuh, dia pegang sebelah kiri, maka datang dari sebelah kiri dipotong lagi, maka dia kepit dengan kedua-dua peha. Maka bila dia kepit kedua-dua peha, maka masa tu dia tak ada alat dah untuk dia pegang, maka ditikam sampai dia menemui syahid di dalam peperangan Mu'tah. Dan bagaimana keadaan dia masuk dalam syurga, Rasulullah menceritakan bahawa Allah menggantikan tangan Ja'far bin Abi Talib ini dengan sayap burung. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ini, Rasulullah kata dia sangat bergembira dan dia tenang di dalam syurga dalam keadaan dia bebas berterbangan. Maknanya Allah gantikan nikmat yang paling besar daripada tangan di dunia ini dengan sayap burung di dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan jangan bayangkan pakai sayap burung terbang macam burung. Wallahu alam, kita tak dapat bayangkan apa yang Allah nak bagi ganjaran kepada kita ni, kita tak dapat bayang. Cuma sekarang kita boleh katakan, contoh orang yang datang masjid surau, dia akan solat berjemaah, seorang akan dapat pahala 27 kali ganda. Tapi kita tak tahu besarnya 27 kali ganda pahala itu bagaimana. Itu hanya Allah saja yang tahu. Maka Ummu Hani ini adalah kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah juga. Dan apa kisah besar yang terjadi kepada Ummu Hani ini? Pada malam Isra' wal Mi'raj, Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani bersama dengan sepupu Rasulullah yang laki yang lain pada malam Isra' wal Mi'raj. Dan ketika itu Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk turun ke rumah Ummu Hani dan membuka atap bumbung rumah Hani tanpa disedari seorang pun di dalam rumah tu, dan mengangkat Rasulullah sehingga dibawa ke Kaabah di Masjidil Haram tu. Dan ketika itulah Rasulullah kali keduanya dibelah dada Rasulullah dan disucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, berapa kalikah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibedah? Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Kali pertama adalah ketika Rasulullah duduk bersama ibu susuannya Halimatun Sa'diyah. Jadi bukanlah kita katakan hati Rasulullah ni penuh dengan kehitaman, tidak. Tetapi isyarat peristiwa dibedah dada Rasulullah itu nak menunjukkan kepada kita, Allah nak ajarkan kepada kita bahawa setiap mukmin, setiap Muslim, ketika dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menemui kematian, dia perlu bersihkan hati dia daripada sifat dengki, kena suci betul-betul, supaya di akhirat nanti timbangan amalan kebaikan kita itu menjadi berat. Kalau kita penuh dengan dendam, kita ni hasad dengki dengan orang, kita tak puas hati dengan orang, kita tidak beriman dengan Allah Ta'ala, maka amalan kejahatan kita ini akan menjadi berat daripada amalan kebaikan. Kita baca hadis ni satu lagi, baru kita baca tentang selawat. Maka Ummu Hani binti Abi Talib ni berkata, bila ditanya kepadanya tentang rambut Rasulullah, maka dia mengatakan bahawa baginda Nabi SAW tiba di Mekah ketika Fathul Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Kan Nabi berhijrah, selepas itu Nabi nak mengerjakan haji. Pada tahun Nabi nak buat haji tu tak boleh, maka tahun seterusnya baru Nabi dibenarkan oleh pihak Mekah tu untuk masuk ke kota Mekah. Maka berlakulah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan baginda Nabi SAW membahagikan rambutnya kepada 4 jalinan. Kalau bahasa sekarang,
tocang. Maknanya bukanlah kita gambarkan tocang yang dibuat oleh baginda Nabi itu macam kita buat kepada cucu kita, anak kita. Maknanya kemas. Yang mana dibolehkan kita ikat macam tu, macam tocang tu, dengan satu syarat. Syaratnya apa? Tidak menyerupai seperti perempuan. Maknanya ini kadang-kadang merupakan strategi Rasulullah. Rasulullah simpan rambut panjang ini juga merupakan strategi Rasulullah. Kerana kadang-kadang mungkin dengan rambut panjang kita boleh menggerunkan pihak musuh. Cuba kita tengok SB kita yang polis ni, kadang-kadang dia nak menyiasat satu kes tu, kadang-kadang dia tak pakai uniform pun. Dia buat macam pekerja sapu sampah, duduk. Lepas tu dia laporlah kepada pejabat, ibu pejabat polis, sekian. Jadi pada waktu tu membolehkan pihak polis ni untuk tangkap jenayah tersebut. Maka itu adalah strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak salah. Cuma hari ini ramai orang yang buat tu dengan niat yang lain. Kononnya nak nampak handsome. Kadang-kadang yang muka dia tu memang macam perempuan, dia buat pula rambut panjang, jadi fitnah kepada masyarakat. Bila nampak di belakang, nampak macam perempuan. Jadi syarat tersebut diletakkan bahawa nak rambut panjang boleh, tetapi janganlah sampai menyerupai seperti perempuan. Perempuan tak ada masalah, nak simpan rambut panjang sampai ke kaki pun boleh, tapi biar kemas dan menutup aurat. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan Syama'ilul Muhammadiyah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita lafazkan hari ini, kita dengar hari ini, insya-Allah kita faham. Bila faham, kita akan timbul dalam hati kita ni rasa sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membahaskan tentang selawat nariyah, kita telah sampai kepada permintaan kita yang kelima, iaitu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, sampailah habis. Jadi wa husnul khawatim ni adalah apa dia? Iaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah tamatkan riwayat hidup kita ini dalam keadaan yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu taala, bukanlah dalam keadaan kita tengah buat maksiat. Jadi kita kena tiap-tiap hari minta kepada Allah Subhanahu taala, ya Allah, tolong matikan aku ketika aku melakukan ibadah kepadamu. Sekiranya ketika itu aku melakukan dosa kepadamu, tolong beri peluang kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Jangan minta Allah, jangan kita tak minta kepada Allah Subhanahu taala, takut-takut kita mati ini dalam keadaan tengah kita buat maksiat. Sama ada maksiat hati ataupun maksiat fizikal. Na'udzubillah min zalik. Maka dalil yang ketiga yang membolehkan kita membaca selawat ini, apa dia? Iaitu seorang, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini, seorang pemuda datang dan meminta izin untuk berzina. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan keinginan si pemuda itu untuk berzina dari hatinya. Bagaimana? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terus baca kepada maknanya. Abu Umamah berkata, seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Subhanallah azim. Ini memang hebat punya sahabat. Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah ini adalah orang yang membawa syariat Allah. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi, pergi jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak zina." Dia pergi minta izin kepada Rasulullah untuk buat maksiat. Hebat sahabat ni. Jadi tak ada hari ni orang yang pergi ke balai polis, dia kata, "Tuan, saya nak edarkan dadah, boleh tak?" Tak ada. Ini sahabat hebat. Maka dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Lalu orang-orang yang ada menghadap di situ, orang yang ada di sekeliling Rasulullah tu, yang tengah dengar, mungkin dengar ceramah Rasulullah, terus memandang kepada lelaki itu, melarang dan berkata, "Jangan, jangan." Sebab sahabat ni tahu, apabila Rasulullah kata, ataupun apabila Rasulullah mendoakan kepada Allah Ta'ala, pasti Allah mustajab doanya. Takut-takut sahabat ni halang pemuda ni yang minta zina ni, takut-takut doa Rasulullah ni doakan kepada pemuda ni celaka ke atasnya. Jadi
Sahabat-sahabat lain dia kata kepada pemuda yang minta zina ni, dia kata apa? Jangan, jangan. Beliau bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, mendekatkanlah. Bukan Rasulullah marah, seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW minta nak buat maksiat yang paling besar, iaitu berzina. Lalu Rasulullah kata, meh sini, lelaki yang kamu senang perzinaan terjadi kepada ibumu. Rasulullah tanya kepada pemuda ni, wahai pemuda, kalau penzinaan ni, maksiat zina ini berlaku kepada ibumu, apakah reaksi kamu? Rasulullah tanya. Ini adalah psikologi. Psikologi ni bukan perkara yang baru. Rasulullah lebih lagi guru kepada psikologi. Cuma kita tak nampak. Lalu dia menjawab, pemuda ni bila ditanya oleh Rasulullah, maka pemuda ni menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, manusia juga tidak senang perzinaan terjadi pada ibu mereka. Maka Rasulullah pun bersabda, apakah kamu senang perzinaan ini terjadi pada puterimu? Rasulullah tanya lagi, wahai pemuda, kalau maksiat zina ini berlaku ke atas anak perempuan kamu, bagaimana reaksi kamu? Maka dia menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Makna tebusan ni apa? Ya Rasulullah, kalau jadi kepada anak aku, jadi kepada ibu aku akan tentang orang yang melakukan zina terhadap ibu dan puteriku. Maknanya dia taruhkan nyawanya untuk menentang orang yang melakukan zina kepada ibunya dan anaknya. Tetapi Rasulullah hanya psikologi. Rasulullah hanya nak tengok keadaan dia. Jadi dia cakap, ya demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah pun bersabda lagi, manusia juga tidak senang hal itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Manusia pun ada orang yang melakukan. Maka Rasulullah bersabda lagi, apakah kamu senang perzinaan terjadi pada jalur ayahmu? Maka dia pun menjawab, demi Allah ya Rasulullah, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Macam saya maksudkan tadi. Beliau pun bersabda, baginda pun bersabda, manusia juga tidak senang hal itu terjadi pada bibi ataupun keturunan daripada jalur ayah mereka. Maka Rasulullah pun bersabda lagi, apakah kamu senang dengan perzinaan yang terjadi pada keluarga di sebelah ibumu? Maka dia menjawab seperti itu juga, tidak, demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda lagi, manusia juga tidak senang hal itu terjadi pada keturunan mereka. Lalu beliau meletakkan tangan. Beliau ni siapa? Baginda Nabi SAW. Setelah mendengar jawapan daripada pemuda yang minta kepada Rasulullah ni nak berzina, maka Rasulullah bukan penampar dia, bukan marah dia. Rasulullah ni akan menghadapi orang yang macam tu dalam keadaan tenang. Dalam perang Badar pun Rasulullah tenang. Nak bertemu musuh ni, yang mana itu akan menjadikan sama ada hidup dan mati. Tetapi Rasulullah buat macam mana? Rasulullah tak pernah minta kepada sahabat, tetapi sahabat sendiri tahu keadaan Rasulullah, sehingga sahabat-sahabat ni dalam peperangan Badar, sahabat ni akan membina satu khemah yang kecil, yang mana mereka akan tahu, mereka tahu bahawa kejap lagi Rasulullah akan masuk ke dalam khemah yang kecil itu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan pada ketika itulah kita baca sirah Rasulullah, Allah datangkan 1000 lebih daripada malaikat untuk menolong tentera Allah ini, tentera Rasulullah ini, untuk memenangi dalam peperangan Badar. Subhanallah azim. Rasulullah sangat tenang. Kenapa Rasulullah tenang? Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sentiasa memuji kepada Allah Ta'ala, sentiasa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada benda lain yang Allah akan berikan dalam hatinya melainkan ketenangan yang sangat-sangat tenang. Subhanallah azim. Lalu Rasulullah meletakkan tangan baginda kepada dada lelaki itu dan bersabda, ya Allah, ampunkanlah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan lindungilah kemaluannya. Subhanallah azim.
bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala, maka Abu Umamah ketika itu melihat peristiwa Rasulullah letak kepada dada pemuda yang minta zina tadi, Abu Umamah berkata, setelah itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada apa-apa pun. Ini adalah berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Jadi berkat Rasulullah ini para sahabat dapat begitu. Para sahabat dapat mencium tangan Rasulullah. Para sahabat dapat merasai keberkatan daripada anggota Rasulullah, sehingga pemuda yang minta kepada Rasulullah untuk berzina, dia berpaling tadah daripada melakukan zina dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apatah lagi kita yang sangat jauh kepada Rasulullah, yang sangat lama ditinggalkan oleh Rasulullah, bagaimana kita nak lahirkan rasa cinta kepada Rasulullah? Maka kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mohon maaf kerana air mata tak boleh menahan bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berhenti di sini dulu. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf daripada saya yang kerdil ini. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.